تحبي نتكلم وقلبي ليكي يروح، عينيكي تتبسم أقوم بكل وضوح. تحبي نتكلم وقلبي ليكي يروح، عينيكي تتبسم أقوم بكل وضوح. عمري ما شفت عيون اللي بيعشقها اسمك بضيع حنون قمر ويصدقها. عمري ما شفت عيون اللي بيعشقها اسمك بضيع حنون قمر ويصدقها. وقلبي مش مجنون علشان يفارقها، وقلبي مش مجنون علشان يفارقها. تحب نتكلم تعالي نتكلم. Al-Azhar Yulawe, Al-Azhar menjamit. Walaupun 15 tahun Ustaz Muhammad meninggalkannya, namun Al-Azhar masih memanggil-manggil. Pendidikan dan pengalaman di Mesir membantu urusan beliau sebagai penerbit program agama Al-Kulliyah. Di waktu kerja, ada kalanya dia berbicara dalam bahasa Arab untuk melepaskan rindu. Rindu pada sahabat handai di Mesir. Rindu pada keluarga Rashad Abdul Qawi yang Ustaz Muhammad anggap seperti bapa angkat. Istrinya, Aida Ramadan, dan anak-anak mereka, Muhammad, Ihsam dan Huda. Semasa menuntut di Mesir, Ustaz Muhammad menyewa pangsapuri di Roxy, 13 km dari kota Kahira. Dia sering bertembung dengan keluarga Rashad ketika menaiki tangga ke tingkat 5 dan dari situlah terjalin persahabatan akrab sehinggalah mereka menganggap beliau sebagai ahli keluarga mereka. Mereka saling cuba memahami budaya masing-masing. Sebagai pelajar di perantauan, Ustaz Muhammad menghargai kasih sayang mereka. Sekurang-kurangnya dia tidak berasa terasing di bumi orang. Secara tidak langsung beliau berpeluang memantapkan penguasaan bahasa Arab Mesir yang tidak akan diperolehi semata-mata dari pembacaan sahaja. Kini 15 tahun berlalu, Ustaz Muhammad mengutus surat kepada keluarga angkatnya, namun tiada jawapan. Apapun, dia bertekad mencari mereka. Pada 1976, Ustaz Muhammad menaiki kapal terbang dari Kota Baru ke Pulau Pinang dan Bangkok. Dari situ dia menaiki Egypt Air ke Kahira. Selepas 10 jam penerbangan terus dari KLIA, suasana dan suara rasa Mesir kembali mendampingi. Syam Al-Husaini dengan penonton-penonton macam mana dia nak apa ni? Nak menyelesaikan masalah yang ada ni. Ini syarat ni dua satu dia syarat ismu syarat Tabrizi. Syarat Allah. Okey. من ايش الانسان شو زي بقى؟ نشوف زي مين شو. الحمد لله كل لقيت مش الناس اللي ساكن فيه الناس نفس الناس او ناس ثانيين. ايوه ان شاء الله. Ustaz Muhammad tinggal di Mesir di bawah pemerintahan dua presiden, Anwar Sadat dan Hosni Mubarak. Suasana di sini tidak banyak berubah. Ustaz Muhammad cuma khawatir orang yang dicari sudah berpindah. Ini Rashad. Ini tu apa ni? Tu apa ni? Kosong. Tanya kat sini. Tanya. Pusat rawatan ini tidak wujud sewaktu Ustaz Muhammad menyewa di sini dulu. Laungan pemborong barangan terpakai mengembalikan nostalgia di Jalan Tabrizi Roxy. Al-Gharibu Atma Walakana Muksiran. Pepatah Arab bermaksud orang asing adalah buta walaupun mereka itu jelek. والله يا فندم انا لسه جديد فتح جديد في المنطقه يعني لي اسبوع لسه ما عرفتش ممكن حضرتك تسال واحد اسمه حسن من نسب العماره ده اللي جنبي هنا فين هو ده الكاميرا المدخل ده اللي هناك اسمه ما فيش حد خالص دلوقتي Sebagai orang asing, kita mesti banyak bertanya. فاكر عدتك انا فاكر ايوه هو كده محمد فاكر هو رشاد موجود دلوقتي رشاد عبد القوي ساكن في الرابع واللي لسه موجود موجود
ابنه عصام محمد موجود. دور عصام متجوز مش هنا محمد متجوز برضه. الاثنين اتجوزوا. هو ده بس برضه. هو ومراته ساكنين هنا. بس هو فكرني ولا لا مش عارف. هو فكرني ولا لا مش عارف. يطلع له. اطلع ممكن. شوف كيف؟ رابع. Debaran jantung mengiringi langkah Ustadz Muhammad menuju ke rumah keluarga angkatnya. أنا يا بابا عرفتني؟ زي شبه أبي. شوف زي ده زميلي أبي. ازيك يا بابا كويس؟ زي يا بابا. ماما موجود؟ موجود. Ini lagi bagus semua ni. Ya kau tahu. Oh, udah tahu. Nak gambar tu? Siapa ni? Oh, ayah dia ni. Syekh Abdul Qawi. Siapa dia ni? Dia ni adalah bapa kat saya dulu duduk di ni dan saya pun duduk di bawah ni, kawan dengan anak dia dan baik dengan dia. Siapa nama dia? Nama Rashad Abdul Qawi. Ridwan, ni bapa. Nama dia? Nama Rashad Abdul Qawi. Anak dia? Anak dia nama Ansam dan Muhammad. Ada seorang lagi nama Huda. Betul tak jumpa? Selama 20 tahun lah. Tapi dia orang ni masih ingat lagi cerita lama. Bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا ازيك يا ماما؟ يا اهلا يا ازيك يا اهلا ماما؟ ازيك يا حبيبي ازيك يا ماما؟ ازيك عامل ايه Alhamdulillah. ازيك Alhamdulillah. قعدنا نستناك امبارح كتير والله؟ ما جيتش ليه ازيك عشان امبارح في السفارة ماليزيا. لازم نجي نحن لكن مش عارف رقم عنواني تلفوني. عشان كده بقى ما قعدنا نستنى كتير قوي ازيك وحشني قوي الحمد لله انا برضه كده. والله انت وحشنا خالص اتفضل يا ماما. اتفضل حبيبي يلا معلش نفس صورتك هيك نفس الراجل. شفت؟ حقيقي ايوه تبين. ايوه كده يا بابا. ايوه انت برضه ما شاء الله ماشي تعالى شوف مرات محمد الله جميلة قوي قوي ما شاء الله زي القمر ما شاء الله طب ما نزلتش معاك ليه تفصل عشان هي انا جيت هنا عشان شغل. فلي هي برضه انا عندي من عمره ونجي تاني ان شاء الله هنا. ان شاء الله باذن الله Gambar ini diambil pada kedudukan yang sama dan di sebelah peti ais yang sama seperti 15 tahun dahulu. Tiada yang berubah, kecuali usia dan masa. Rindu Ustaz Muhammad terubat. Rashad dan Aida menjemputnya kembali untuk makan malam pada hari terakhir di Kahira. Aku tengok kamu masa dulu tak berubah. Tengok kamu mula tu. Kalau dia tu macam tu. Kita budak reti ya. Dia tengok aku ada keluar air mata tengok. Al-Azhar Yulawe
Ustaz Muhammad Ibrahim kini kembali ke Dakapan Azhar. Di sinilah beliau menimba ilmu untuk menghambakan diri kepada agama. Siapa sangka ada insan yang masih mengenalinya. Kawan saya. Saya. Dia yang mengurus urusan pelajar tahun 2 dan tahun 3. Itu saya tanya ayuh. Sama. Fakir. زميل والله لا طبعا انا عشان كده يعني انا كده معاه على طول صح شفتها اتفضل استاذ حسني جاب فيكم الله تخش الاول العميد بعدين نشوفها Ustaz Muhammad mengambil jurusan Al-Sahafah wal Iklam atau akhbar dan media di Fakulti Bahasa Arab Universiti Al-Azhar. Kursus ini memerlukannya mengambil subjek agama di samping bahasa Arab seperti balaghah, nahwu dan sastra. لسه يا خالد الحمد لله وحشتك كتير تفضل شاي حاجه انت فاكر محسن؟ طبعا دلوقتي طلع مجسد كويس والله والله سلم عليك الحمد لله لما اشوفك اسلم عليك ازي صحتك وانت عامل ايه؟ انا بشتغل في الاذاعه دلوقتي والله؟ ماشي كده زميل ni kawan saya lama Encik Husni yang banyak mengurus tentang pelajaran lah, tentang urusan pelajar. ذكر حسني كويس والله لسه وفين عامل ايه شاي؟ اما تيجي تعال اشرب الشاي. Gabungan ilmu media, agama dan sastra berguna kepada Ustaz Muhammad sebagai wartawan siaran memanfaat teknologi maklumat untuk berdakwah. Tidak banyak perubahan di sini, melainkan Husni kini menjadi ketua urusan pelajar. Kemesraan tetap terjalin walaupun masa berlalu. Iklan menunjukkan bermulanya pemeriksaan untuk penggal pertama sesi pengajian 2003-2004. Pada 969 Masehi bersamaan 358 Hijrah, Panglima Tentera Fatimiyah Jauhar As-Saqali dihantar oleh Khalifah Al-Mu'iz untuk menaluki Mesir dan membuka kota Kahirah. Panglima kelahiran Sicily, Itali itu membina Masjid Al-Azhar selama 2 tahun dan dibuka pada 972 Masehi. Pada 975 Masehi, Ketua Hakim Abu Al-Hassan Ali membaca kitab rujukan fiqh Al-Iqtisar di hadapan majlis sekaligus menjadikannya seminar atau syaran pertama dalam sejarah Al-Azhar sebagai pusat pengajian ilmu. Pada zaman pemerintahan Fatimiyah, Al-Azhar menjadi pusat perkembangan ilmu. Sewaktu Ustaz Muhammad menziarahi Al-Azhar, minggu peperiksaan sudah bermula. Fikiran Ustaz Muhammad melayang kepada zaman beliau menjadi pelajar, di mana teman yang pernah bersama. Mungkin ada yang menjadi mufti, hakim, pentakbir, pemimpin, pensyarah dan pelbagai kejaya yang sesuai dengan kelayakan dan pengalaman. Suasana sepi tanpa kebanjiran pelajar di minggu peperiksaan menjadikan ruang lama bangunan Al-Azhar lebih menyerlah. Al-Azhar meneruskan kesinambungan universiti tertua di dunia menjangkau 1030 tahun melalui zaman Ayyubid, Mamluk dan Uthmaniyah. Tradisi keilmuan Al-Azhar seperti seminar dan pensyarah pelawat menjadi model rujukan kepada penubuhan universiti-universiti moden. Apabila tentera Mongol menyerang Asia dan kerajaan Andalusia berpecah, kebanyakan cendekiawan Islam berhijrah ke Al-Azhar. Dengan tradisi cinta pada ilmu ini, tidak hairanlah di tangga Fakulti Bahasa Arab ini pun kita berpeluang mendengar pandangan cendekiawan Islam. Al-Azhar mengumpulkan penuntut berbilang bangsa belajar di bawah satu bumbung bersama mengenali Allah. Jelas saya di sini banyak mendapatkan hal-hal yang dalam hidup saya anggap baru, dan tentunya ini sangat mendukung sekali untuk pembentukan kepribadian diri saya serta kedewasaan diri saya, gitu Pak. Ini tentunya banyak mencakup bidang ilmu ya Pak, khususnya ilmu yang telah saya pelajari di Syariah wal Qanun itu ya, tentang masalah hukum positif, juga hukum Islam. Nah, dalam hal ini mungkin saya sulit mendapatkan di negara saya sendiri Pak, gitu. Bagaimana, apa pendapat saudara tentang ada daripada masyarakat dunia yang tidak memahami Islam mengatakan ataupun memandang serong terhadap Islam dan mereka mengatakan orang Islam sebagai teroris? Apa komen saudara? Jelas ini pemahaman yang parsial terhadap ajaran agama kita dari pihak
mereka yang memvonis bahwa Islam itu adalah agama teroris. Padahal mungkin kita sendiri orang Islam selama memeluk agama Islam, kita tidak pernah menemukan ajaran-ajaran kekerasan. Kita banyak mendapatkan ajaran-ajaran Islam itu betul-betul berisikan penuh dengan toleransi beragama, kasih sayang sesama manusia gitu kan. Adapun kejadian-kejadian terorisme yang selama ini dinisbatkan kepada Islam, itu saya pikir hanyalah oknum-oknum yang ingin betul-betul menjelekkan nama Islam gitu. Seperti itu, Pak. Jadi saya setuju kalau saya tidak setuju kalau Islam itu dikatakan sebagai agama teroris. Sepanjang saudara berada di sini, apakah yang saudara rasa manfaat yang paling besar yang saudara dapat daripada Universiti Al-Azhar? Yang pertamanya dapat mengenali suasana ataupun kehidupan masyarakat bukan daripada bangsa kita. Kun aliman atau muta'aliman atau mustami'an. Wala takun khamisan fatahlak. Fatahlakum. Okey. Mengapa? Ya. Kenapa? Apa intipati dari itu? Intipati itu satu pepatah Arab yang menyebut khulasah ataupun kesimpulannya. Jadilah kamu orang yang menuntut ilmu, alim ataupun orang yang berilmu, aliman, atau muta'aliman ataupun orang yang menuntut ilmu, atau mustami'an ataupun mendengar kepada ilmu. Gimana kata? Dah ada berapa? 1, 2, 3 golongan kan. Kita jangan jadikan golongan yang seterusnya yang keempat tu, sebab itu tak ada manfaat apa kepada kita. فعلى حسب الواحد أنا مثلا تضحيتي أنه أضحي بكل شيء مقابل شيء يعني مثلا خرجت من بلدي من وطني في خلال طفولتي في المرحلة الحرج الواحد يستمتع بشبابه وضحيت من هذا كله سافرت إلى مصر لأجل تعليم وكافحت وتعبت وشقيت وكل هذه تضحيات على سبيل التعليم والحمد لله أني نجحت في هذا بارك الله في حياتك إن شاء الله. شكرا جزيلا على ما قدمتنا من مساعدة. ده saudara kita Hasan Ismail Hasan dari Juzul Qumur. Dia adalah seorang pelajar kuliah Lughah Arabiyah tahun 4 qism tarikh dan telah lulus dan untuk balik ke negaranya. Terima kasih. Syukran. Isyarat dia menyentuh. Kalau kita nak berjaya, kita mesti sanggup bersafir ataupun meninggalkan keluarga, meninggalkan halaman, menjadi musafir, berhijrah. Dia kata mafil maqam lizi adabin wa mafil maqam lizi aklin wa adabin. Tidak duduk setempat bagi orang yang berkebudayaan dan orang yang berfikiran. Min rahatin fada'il awtan wal tarbi. Suatu yang seronok baginya, dia tu meninggalkan tanah airnya dan dia bersafir. Lepas dia kata safir tajik wadan aman tubariquhu. Bersafirlah ataupun berjalanlah, merantaulah kamu. Tajik wadan aman tubariquhu, kamu akan menemui teman dan taulan yang baru. Dia sentuh lagi, dia kata atibru katurbi malkam fi amakinihi wal audu bi ardihi na'um min al-khatabi. Bijih tu kalau di tempatnya dia adalah seketul batu. Tetapi dan juga dia kata kayu tu di tengah-tengah hutan dia adalah sebahagian dari kayu api. Fa in tagharraba zaka azam aqdahu wa in tagharraba zaka azaka zabi. Kalau dia tinggalkan tempat dia tu mulia kedudukannya. Kalau dia tinggalkan tempatnya, dia mulia bagaikan emas. Cantik syair itu. Dalam kunjungan Ustaz Muhammad ke Universiti Al-Azhar, beliau sempat bertukar alamat dengan mufti berbangsa Greek Rusdi Adham Imam, sarjana Fakulti Usuluddin pada 1964. Rusdi melahirkan minat menghantar anaknya belajar agama di Malaysia. InsyaAllah, syukur. Mungkin atas sedikit insyaAllah. Musafir zadahul khayal. Jauh perjalanan banyak pengalaman dan persahabatan. وشهرة يعني هيعمل ايه؟ عايز يطلع زيه، ما هو ده اللي ماشي. مش ده اللي ماشي؟ هو عايز يبقى زي اللي ماشي ده. ما احنا عيبنا احنا تأثير الأغنية دي برضه دي تربية دي دي تربية دي. واحنا مش عارفين حاجة، بيمشي أي حاجة. المفروض يبقى فيه رقابة عشان يبقى يفكر في الفلوس. عشان يكسب فلوس خلاص. صح. ما يهموش. لا يعني يأذي غيره مش عارف ايه. يأذي غيره مش مهم. Anda sekarang ni dalam 95%. Siap lah ni orang ni.
Ustaz Ahmadi pegawai warden asrama Malaysia di Mesir. Pekerja-pekerja Arab sini nak cari. Ni kontraktor bangunan dah. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. How are you, sir? You speak Arabic? Inshallah. Oh, you study here, sir? Yes. Oh. Since 89. Oh. 89. And you sitting here in this 2 years. 2 years only. سنتين فقط وبعد ذلك سافرت من هنا وانتقلت الى مدينه نصر. حضرتك اين جلست في القاهره؟ في القاهره في مدينه نصر. مدينه نصر حي السابع. ايوه بيت الترنجاني. Asrama Malaysia yang dulu dikenali sebagai Asrama Melayu adalah pusat kegiatan pelajar Melayu di Mesir, dirasmikan pada 31 Ogos 1963. Asrama Malaysia baru ini dijangka siap April 2004. احنا بقالنا 2 years work 18 months work day and night. Asrama Malaysia boleh menampung lebih 240 pelajar, termasuk beberapa bilik untuk pelawat. Daripada tingkat 3 asrama perempuan boleh lihat pemandangan stadium, kemudian Universiti Ain Syam, kuliah muhandis, kemudian ada satu pejabat pendidikan. And we can invite Mr. President Hosni Mubarak. Because Hosni Mubarak go to open the German university and to the American university. This is big because the Malaysian people is a big number of Asian countries study here, about 6,000 person. This is big number. Jabatan Penuntut Malaysia Kahirah mengharapkan setelah siapnya pembinaan asrama Abbasiyah ni, kita mengharapkan para pelajar Malaysia di sini dapat hidup dengan selesa sebagai seorang pelajar dengan kemudahan yang begini cantik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ini merupakan harapan kami bagi pihak Jabatan Penuntut Malaysia Kahirah. Tapak bangunan ini sumbangan kerajaan Mesir sebagai penghargaan kepada orang Melayu yang menjadi sukarelawan menentang pencerobohan pada tahun 1956. Sebelum Ustaz Muhammad ke Kahirah, beliau sempat menemui seorang rakyat Malaysia yang pernah tinggal di Mesir sejak kecil. Ustaz Abdul Khalid Mahmud meminjamkan pada beliau beberapa gambar daripada koleksi pribadinya. Kamera adalah perakam sejarah. Pemilik album gambar menghasilkan sebuah kebenaran mengenai kehidupan. Ia adalah tafsiran perakam dan pemilik gambar itu mengenai kewujudan mereka di dunia ini. Manusia membentuk semula kisah hidup atau biografi dan sejarah, menjelaskan pada diri sendiri dan pada orang lain mengenai proses pembentukan yang menjadikan siapa dirinya sekarang. Oleh itu, gambar-gambar lama penting dalam memahami perkembangan sejarah pribadi. Ustaz Abdul Khalid pernah mengajar Ustaz Muhammad bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin, Batu Buruk, Kuala Terengganu pada tahun 1971 hingga 1973. Sambil mengajar bahasa Arab, dia mewarnai pembelajaran dengan pengalamannya di Mesir. Menurut Ustaz Khalid, dia pernah belajar di Kuliah Jawiyah atau Fakulti Penerbangan di Balbis. Ustaz Khalid pergi ke Mesir selepas kematian ibu bapanya pada tahun 1949 ketika usia 8 tahun bersama sepupunya Datuk Yahya Abdul Ghani dan ditemani Allahyarham Wan Kadir Wan Ismail. Menurut Ustaz Khalid, dia pernah terbang bersama seorang warga Mesir yang kini menjadi Presiden Mesir, iaitu Hosni Mubarak. Ustaz Khalid tinggal di Mesir selama 17 tahun dari 1949 hingga 1966. Kisahnya hanyalah selembar daripada kisah jalinan persahabatan Mesir-Malaysia. Banyak lagi kisah pengorbanan rakyat Malaysia di bumi Mesir, hanya gambar dan kenangan yang mengabadikannya. Pengalaman belajar di luar negara hendaklah dimanfaatkan dengan mempelajari budaya penduduk tempatan.
masyarakat Arab ni, masyarakat yang satunya mempunyai satu daya pemikiran yang cepat, pemikiran yang tentunya daya ingatan yang kuat, dan satu contoh yang cukup baik yang patut kita ambil adalah masyarakat Arab ni adalah masyarakat yang sentiasa membawa bersama Al-Quran. Di antara perkara yang berkesan ketika mana di dalam bulan Ramadan, iaitu waktu menghadiri solat tarawih di Masjid Amru, yang mana ketika itu para jemaah yang kemungkinan hampir 500,000 orang, yang mana dengan keadaan mereka mengaminkan doa dan menangis ketika doa, dan ini mengharukan. Dan yang melucukan sekali yang saudara dapat tidur. Karya yang melucukan dia, kalau kita lihat maknanya di Mesir ni kereta Kalda kita tengok masih berada di kota raya berbanding dengan Malaysia. Okey. Sama di sini, saya buat dari sini ni kira kena banyak berkorban lah. Satu, kita jauh pada keluarga. Lepas tu kita dah mengorbankan apa duit orang tua kita dari segi kewangan kan. Lepas tu dari pihak keluarga tu supaya kita belajar sungguh-sungguh dan berjihad, akhir kita berkhidmat di luar kan. Dalam perjalanan mencari ilmu, ada juga rakyat Malaysia yang meninggal dunia di perantauan. Ustaz Muhammad menziarahi pesmadian musafir ini. Dalam ni dia ada macam slab tu, apa dia akan buka bila kita bawa apa nama mayat, bawa jenazah, dan kemudian kita akan masukkan mayat. Bawah tu ada 4 lubang, dan apa yang paling dekat ni lubang yang lelaki lah. Dikatakan lubang yang sebelah hujung sana yang perempuan. Kalau setakat yang saya tengok dalam tempat lelaki itu ada 4, dan baru ni tambah satu lagi 5 orang KL. Orang KL mati sini, dia sakit demam kuning. Dia pelajar kan? Pelajar juga. Tempat nama Ayah Asyik. Di sinilah tempat semadinya ramai daripada penuntut-penuntut Malaysia yang kembali ke rahmatullah. Dan kita harap orang yang datang sini menghadiahkan Fatihah untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Menurut perangkaan Jabatan Penuntut Malaysia di Mesir, kebanyakan pelajar baru iaitu 70% daripada 1,459 penuntut bertumpu di Qahirah, Iskandaria dan Al-Mansurah. Ketika Ustaz Muhammad di Mesir pada 1976, cuma 4% pelajar Malaysia menuntut di Mesir berbanding melebihi 5,000 orang sekarang. Anggaran sara hidup pelajar kini RM400 sebulan berbanding RM300 sebulan pada tahun 1976. Jabatan Pengajian Malaysia ataupun dalam bahasa Inggerisnya Department of Malaysian Studies ini telah ditubuhkan di Universiti Qahirah ini pada 25 hari bulan Jun tahun ini, iaitu tahun 2003. Objektif penubuhan jabatan ini ialah untuk memberi penjelasan dan penerangan kepada masyarakat Arab, khususnya di Mesir ini dan juga di negara-negara Arab yang berdekatan dan juga negara Afrika, mengenai model-model pembangunan Malaysia. Kerana kita sering ditanya semasa pemimpin-pemimpin negara kita melawat negara-negara Arab atau di dalam perjumpaan antarabangsa, Malaysia sering ditanya mengenai resepi pembangunan yang kita lakukan. Apakah rahsia di sebalik kejayaan Malaysia membangun negara kita dari segi ekonominya, dari segi politiknya, dari segi sosialnya, sehingga dunia mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang moden, yang maju, yang progresif. And within our concentration on Asia, Malaysia represents a viable model for economic study, a successful one. So we want to learn, we want to know whether for all LDCs or for Egypt, what lesson can be drawn from the Egyptian model. And also it's a society that managed to control a multi-ethnic society in a very successful way during the last 2 or 3 decades. I think Malaysia is a developing country. It has a lot of progress, and I think it has a culture that very interesting to know it. Because I know from some students they come to the department that Malaysia is very near in its culture from Egypt.
they should know more about Malaysia itself and how it deals in development and politics, how it can manage the multi-ethnic groups. So after that, they can learn about this experience and to do the same. The youth of any country has huge responsibilities. They have to develop their countries. They have to know very well the problems they should face and how they can solve, because they are the leaders of the future. Kita rasa banggalah sebab bila kita sebut Malaysia je, ya orang tahu kita ni orang yang rajin, gigih bekerja. Sebab setiap kali saya pergi ke South Africa atau ke mana-mana negara Afrika, dia kata, awak datang lagi, begitu gigih awak menjual barangan daripada negara awak. Jadi kita tunjuk kita punya kegigihan bekerja tu, dan dia sanjung etika kerja kita. Maknanya kalau kita appointment pukul 10, 5 minit lagi 10 kita dah pergi. يعني كان جريء انه اعلن انه شتم اسرائيل علانيه كده في الوقت اللي ما حدش بيقدر يشتم فيه اسرائيل. Dia kata tak ada orang seberani Dr. Mahathir melawan Israel. Dia yang berani. Secara berterus terang lah. وجهه كما هو والله العظيم. ما وجهه صغير والله. الله يخليك الله يخليك. انا مش فاكر مش هو. انا مش فاكر هو محمد ابراهيم ده. انا لما انت تعدي من بره انا شفت انت راجل عرفته من زمان. لما سالته عنه مين هو؟ لما عديت كده بعد شفتك عرفت من هو ده لكن اسمه نسيت. هذا لقاء مفاجئ. مفاجئ والله فجأة. هذا فجأة. منذ فترة. ده فجأة لا اتوقع هو. رتبة صدفة خير من 1000 في ميعاد. الله يفتح عليك. تمام. لا تمام. رتبة صدفة خير من 1000 ميعاد. ده تمام. انت لسه انت فاكر مين انت؟ شوف زي كده. ايه ده؟ ماشي نصور انا وانت. زمان والله. زمان بيشتغل في بيت الطلبة. Hampir 30 tahun lebih berkhidmat dengan akal yang baik datang pada badan yang sihat. Al-aqlus salim fi jismis salim. Ini cuba kita praktikkan ini, amalkan ini dan bercampur, mengenali antara satu sama lain. Dan bila memasuki pertandingan ada dia punya challenge dia, cabaran dia. Competition. Pasal dunia ni penuh dengan pertandingan. Dia compete bersama. Ia sekata dalam mencapai objektif dia. Ini benda lah kita dapat tanamkan dan dia interaksi, bercampur gaul. Dan tahu menerima kekalahan, sanggup menerima kalah kalau kita dah bukan hari kita dan orang lebih pandai daripada kita, dia berjaya. Suasana di Kedutaan Malaysia di Muhandisin Giza biasanya sibuk pada hari Isnin apabila ramai pelajar datang membawa urusan rasmi dengan Jabatan Penuntut Malaysia. Selain hal ehwal pelajar, pihak kedutaan juga terbabit dengan kepentingan negara seperti soal politik dan ekonomi. Dari segi imbangan perdagangan, ia menyebelahi Malaysia iaitu melebihi 1.4 bilion ringgit setahun. Kedutaan Malaysia turut mengambil pekerja Mesir untuk urusan seharian. Mereka menyumbangkan kepakaran tempatan, memastikan gandengan mantap dalam kerja pentadbiran di bumi Mesir. Bagi ahli keluarga pegawai Malaysia yang berkhidmat di Mesir pula, kehidupan jauh di perantauan adalah sebahagian daripada pengorbanan mereka. Ustaz Muhammad bertemu seorang rakyat Mesir, Ustaz Muhammad Aziz, yang lahir di Tanta, 94 km di utara Kahirah. Graduan Syariah Al-Azhar ini pernah mengunjungi Malaysia pada tahun 2003. Dia menerima tawaran mengajar di beberapa institusi pengajian tinggi di Malaysia. Ya Karim ya Rabb. La'ati wallah. Penguasaan bahasa Arab membantu Ustaz Muhammad mendapat harga yang berpatutan daripada peniaga di Khan Al-Khalili. وجميل قوي. وبعدين انا هقول لك على انت عايز واحده ولا اثنين؟ انا اشوف الاول بعد كده لو يعني السعر معقول انا اشتري اثنين 10 على 10. وبعدين انت شكلك كده عبقري. عبقري ازاي بقى؟ انت عبقري. انت عارف يعني عبقري يعني ايه؟ وادي الجن
Lah, entah bisa di. Entah. Okey dis. Okey dis. Okey. Ustaz Muhammad singgah sebentar meminum teh untuk mendengar kisah Ustaz Muhammad Aziz, warga Mesir yang istimewa. Ya, sebenarnya saya belajar bahasa Melayu ni sebab saya tengok ramai budak-budak Melayu belajar ke Al-Azhar. Lagipun saya tengok dia orang susah nak baca kitab kok bahasa Arab. Lepas tu saya fikir macam mana nak buat sesuatu yang boleh bagi manfaat ke semua pelajar Melayu kat sini, kat Mesir lah. So saya kata kena kaji bahasa Melayu. Lepas tu alhamdulillah Tuhan bagi kat saya lah boleh belajar bahasa Melayu selama 10 tahun. Boleh ajar budak-budak yang nak bagi nasihat pada orang Melayu yang nak belajar bahasa Arab. Gini ya, kalau kita nak dapat berkuasa bahasa ni, kita kena kawan dengan ahli dia lah. Maknanya bergaul. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, kita kena kawan dengan Arab. Baru boleh dapat bahasa. Kalau kita belajar ikut kitab ni, memang boleh tapi lambat. Kecek. Kalau kecek ni bahasa standard cakap lah. Jadi macam mana dia punya dialek? Dia banyak dialek Kelantan. Macam dialek Kedah boleh baca? Boleh. Sebab saya makan budu, suka makan budu. Kalau cerita Pak Ramli tu lah, biasa tengok. Sebab nak belajar, nak kuasai bahasa. Saya boleh dengar dia sebut perkataan, kemudian saya tanya. Kalau saya tak faham, saya tanya kawan saya. Apa makna perkataan yang dia sebut tu? Dia kata tak ada apa. Sebab dia tahu orang Melayu ni baik. Lagipun sebab pelajar-pelajar lelaki dan puan kat sini, dia biasa pergi rumah saya. Jadi mama saya dah kenal. So dia kata tak apa. Lagipun dia nak ikut saya pergi Malaysia. Mana tahu lah, takut jodoh ada sana. Memang dia orang tak percaya. Tapi mula-mula aja. Selepas pada kenal diri, selepas saya cakap banyak, dia bolehlah. Sebab saya ni walaupun boleh cakap Melayu tapi tidak 100% jugalah. Ada jugalah yang saya tak tahu. Jadi dia orang boleh nakak lah. Tapi alhamdulillah orang Malaysia baguslah. Layanan tu right lah. Bahaya. Memang dia budak-budak muda ni dia tak sayang kat nyawa lah. Sebab saya tengok memang saya macam tak percaya. Sebab macam-macam pelik-pelik lah dia orang buat. Dia akak tayar belakang. Lepas tu dia masuk riangi tangan. Macam-macam lah. Kalau kat sini mana boleh buat gitu. Kena tangkap polis lah. Setiap hari saya hafaz 10 perkataan. Selama 6 bulan. Kemudian saya belajar pula buat susun ayat selama 6 bulan pula. Maknanya saya lama jugalah. Kemudian saya praktik selama 9 tahun lebih. 9 tahun, 10 tahun lebih. Kalau lama jugalah. Bukannya belajar sehari dua lah. Kalau belajar lama lagi pun makanan Melayu saya boleh makan semua. Alhamdulillah. Saya tengok kalau pelajar-pelajar Melayu kat sini, dia tak boleh makan makanan Arab. So tak boleh cakap Arab lah. Apa yang dimaksudkan oleh Ustaz Muhammad Aziz adalah melalui makanan tempatan, kita dapat mengenali budaya rakyat Mesir. Melalui perbualan dan makan beramai-ramai, kita dapat mengenali antara satu sama lain. Lal aish bidul ni'aish. Tiada kehidupan tanpa roti. Namun ada pula peribahasa Mesir menyebut al-hub qabla khubzi ahyanan. Kadang-kadang cinta itu mengatasi roti. Makanan sebahagian bahasa kehidupan Mesir. Kegemaran orang Arab Mesir di waktu musim sejuk ialah minuman yang dipanggil irfah dan sangat baik untuk khasiat bagi menghilangkan angin dalam perut. Ini sebahagian daripada minuman favorite orang Arab Mesir. Aku siapkan kita nak pergi rumah bapa angkat tu untuk ada dinner sikit lah. Ada jemputan. Kenangan Mesir menggamit perasaan. Gambar-gambar baru dan lama bersama keluarga Rashad Abdul Qawi akan memberi pengertian baru dalam sejarah hidup Ustaz Muhammad dan akan ditaksikan pula oleh anak cucunya. Siapa tahu, mungkin mereka pula akan ke Mesir untuk menuntut ilmu. ما يفضلش
كله خلاص. ده كتير. لا كتير لا، انا حاطه شويه قد كده. بابا اتفضل. لسان عصافير. لسان العصافير. عصفور واحد. عصفور واحد. ده اسمه ده بدنجان. Badenggan mahsi. Apa ni? Terung yang dibubuh apa nasi dah. Ada bardu mahsi ya. Dah warak nak. Warak aina. Ni daun apa ni? Daun anggur yang dibubuh nasi dalam. شكرا. العفو. الاكل كله مره واحده عشان اللي عايز يحط. أين محمد؟ اين محمد وصل؟ أين محمد؟ أين محمد؟ شيلوا بقى. ازيك يا محمد؟ الحمد لله الحمد لله على السلامة. كل واحد عندك الدنيا. ازيك يا محمد؟ كان قد كده ازاي؟ دلوقتي قد الدنيا. كان قد كده. لسه يطلع فوق. كل شوية بنتمدد. تفضل. كريم ليه؟ والله كانوا جايين بس الجو برد. لا بره حلو جدا. لا هم تعبانين. في البلكونه ليه؟ ازيك يا محمد؟ قالوا لك هتيجي هنا يوم الجمعة. فضيت نفسي وجيت جاري. ازيك عامل ايه؟ اكيد عنده ظروف. ومازن وهدى روحوا عنده درس الساعه 6 لازم يمشوا لغايه قلت لها ده هو هيصلي المغرب ويجي فاكر 5:30 حاجه جه الساعه يلا لسه جايين. حصل خير الحمد لله. كانوا عاوزين يشوفوا. رجعنا. اهو حمدك طبعا. هو هيقعد على الصفر. انت كبرت حلقة شعر قطع شعر كده. زمان يعني كله. لا بس انت وشك زي ما انت. لا ما تغيرش. يعني لو كنت شفتك في الشارع كنت تعرفني. ايوه. Ini adalah malam terakhir dalam kunjungan Ustaz Muhammad ke Mesir. Jamuan perpisahan ini mengingatkan beliau pada kata-kata Ustaz Muhammad Aziz, warga Mesir yang fasih berbahasa Melayu. Benar katanya, kalau mahu memahami bahasa Arab, kenalilah makanannya. Melalui makanan, perbualan dan persahabatan, Ustaz Muhammad memperbaiki penguasaan bahasa Arab sambil mengenali budaya Arab Mesir. Ustaz Muhammad terkenang sewaktu belajar dulu. Muhammad masih kecil dan lebih rendah daripadanya. Sesekali Ustaz Muhammad mengajaknya menemani beliau menonton wayang dan membeli belah. Betapa masa berubah. Muhammad Rasha Abdul Kawi kemudian mengajak Ustaz Muhammad ke rumahnya, berhampiran rumah ibu bapanya. Pengalaman begini mewarnai kehidupan Ustaz Muhammad sewaktu belajar di Mesir. Pengalaman belajar di Al-Azhar turut memanfaatkan kerjaya kawan karib Ustaz Muhammad, iaitu Ustaz Muhammad Nur Yaakob yang bertugas di Jabatan Penuntut Malaysia di Kahira. Al-Azhar ismuka al-azim ma'rufun fil 'alam wal Azhar qiblatul 'ilmi wal ma'rifah wa ana min abna'il Azhar al-Azhar alladhi ja'alani misl al-yawm فالحمد لله أنا من أبنائك وكنت طالب في رحابك إنما الآن أنا بشتغل في أرضك فالأزهر دايما في قلبك أنا ما أقدر أنساك يا أزهر. Tadi ialah Syekh Sabri Al-Badiri, Ketua Sektor Mahat Al-Azhar yang akan mengetuai rombongan Mesir ke Malaysia dalam mesyuarat penentuan standard di Kuala Lumpur insyaAllah. وأتمنى لك يا أزهر أن تكون دائما معي ومعي فعشان إيه؟ لأن الأزهر الذي يلعب دورا هاما لإخراج العلماء والمشايخ والعلماء والمفكرين الإسلام والمفكرين على مستوى الميزان ما أقدرش أنساك يا أزهر وشكرا يا أزهر وإلى اللقاء أيها الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. اجتمعنا في هذا المساء ما هو إلا لنجتمع كلماتنا في هذه الجلسة المهمة التي اجتمعت فيها الأمم الكثيرة من دول المختلفة من جنسيات المختلفة لكي نستطيع أن ندلي بآرائنا في هذه المحافل الكبيرة ما هو إلا لنضمن حياتنا سويا في حياتنا المستقبلية في هذه الجلسة التي كنا بصددها في هذا المساء. يا كريم يا رب
دعاتي إلى الله. Ilmu ibarat cahaya yang menerangi kejahilan. Tuntutlah ilmu di mana saja kita berada hingga ke akhir hayat, dan sebarkanlah ilmu sebagai suatu kewajiban dan pengorbanan.